Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Isra ayat yang pertama, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Apabila kita meneliti surah ini, surah Al-Isra adalah merupakan surah yang ke-17 mengikut tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan surah ini juga adalah pemula kepada 7 surah-surah musabbihat. Di dalam Al-Quran ada 7 surah yang kita kenali sebagai surah-surah musabbihat, iaitu mana-mana surah yang dimulai kalimah dan perkataannya dengan pengucapan tasbih, sebagaimana dalam surah Al-Isra dimulai dengan kalimah dan lafaz subhana, iaitu tasbih, penyucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pengucapan tasbih ini di dalam surah Al-Hadid, surah besi, sabbaha lillah. Kemudian ada dalam surah Al-Hasyr, sabbaha lillah. Kemudian ada dalam surah As-Saff, sabbaha lillah. Kemudian ada dalam surah Al-Jum'ah, yusabbihu lillah. Surah At-Taghabun, yusabbihu lillah. Dan terakhir surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Inilah 7 surah yang dikenali di dalam Al-Quran sebagai surah-surah musabbihat, yang mana dimulai dengan pengucapan tasbih kepada Allah. Surah Al-Isra sebagaimana yang disepakati adalah merupakan surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Walau bagaimanapun surah ini tidak sunyi daripada pandangan dan perselisihan pendapat di kalangan ulama. Di dalam menyebutkan beberapa ayat di dalam surah ini termasuk di dalam ayat-ayat Madaniyah. Ya, secara umum surah ini adalah surah Makkiyah. Tetapi ada beberapa ayat di dalam surah Al-Isra ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Sebagai contoh, di dalam muqaddimah surah ini tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat Madaniyah, antaranya ialah ayat 26 Madaniyah, ayat 32 Madaniyah, ayat 57 Madaniyah, ayat 73 sampai ayat 80 adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan ini ada perbezaan dengan pandangan Imam Al-Qurtubi menerusi tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah surah Al-Isra, ayat-ayat Madaniyah surah Al-Isra ayat 60, ayat 76, ayat 80. Dan ada tambahan daripada Muqatil menyebutkan ayat 107 juga termasuk ayat Madaniyah. Inilah yang disebutkan perbezaan pandangan dan pendapat ulama berkaitan dengan ayat-ayat Madaniyah di dalam surah Al-Isra. Baik, satu-satunya ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra di dalam Al-Quran, bahkan secara khusus di dalam surah ini, adalah ayat yang pertama. Tidak ada lagi ayat lain selain surah ini yang menceritakan tentang peristiwa Isra.
Dan baki lagi Allah menceritakan 3 perkara yang penting di dalam surah ini. Sama-samalah kita mengambil faedah dan pengajaran. Yang pertama ialah Allah menceritakan tentang satu golongan, yang mana golongan ini ada sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan Bani Israel, iaitu ketika dahulu mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah, golongan yang beriman kepada Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun, golongan yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Musa berupa kitab Taurat. Ini adalah sisi kebaikan yang ada pada mereka. Walau bagaimanapun selepas kewafatan kedua-dua Nabi dan Rasul tersebut, bangsa Bani Israel ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama dari sudut hukum hakam dan syariat yang telah diterapkan oleh kedua Nabi tersebut sebelum ini. Dan inilah diterangkan oleh Allah supaya kita mengambil pelajaran daripada ciri-ciri, sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang dipunyai oleh mereka, supaya hal yang sama tidak berlaku kepada kita di zaman ini. Itu yang pertama. Sebab tu surah Al-Isra, nama lain bagi dia ialah surah Bani Israel. Kalau tuan-tuan belajar tentang ilmu ulumul Quran, selain nama dia surah Al-Isra, nama dia ialah surah Bani Israel. Dan ini biasa pada sebahagian nama-nama surah yang ada punyai 2 nama. Sebagai contoh surah sebelum ni, sebelum surah Al-Isra, surah Lebah, An-Nahlu. Nama lain bagi surah Lebah ialah An-Ni'am, iaitu nikmat-nikmat daripada Allah. Contoh lagi surah Ghafir, nama lain bagi surah Ghafir ialah surah Al-Mu'min. Jadi kena reti dan pandai beza di antara Al-Mu'minun dengan Mu'min. Kalau jumpa Mu'min saja, tu merujuk surah Ghafir. Kita ada surah Taubah, selain tu nama dia surah Al-Bara'ah. Itu sebagai contoh surah-surah yang mempunyai 2 nama. Baik, yang kedua ialah Allah menceritakan bagaimanakah dia menurunkan hujjah kepada manusia. Banyak cara, banyak kaedah Allah menurunkan hujjah kebenaran kepada manusia. Cuma dalam surah Al-Isra Allah menurunkan 2 daripadanya. Pertama ialah Allah menurunkan hujjah kepada manusia menerusi wahyu-wahyu, firman-firman yang datang daripadanya berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah hujjah-hujjah berupa mukjizat yang dikurniakan oleh Allah dengan keizinan daripadanya, berlaku sesuatu yang melemahkan akal manusia, ketidakmampuan untuk manusia menandingi dan mengatasinya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu. Ini jelas 2 perkara ini disebutkan dalam surah Al-Isra. Ada 5 ayat di dalam surah ini menyebut berkaitan mukjizat, dan ada 10 ayat di dalam surah ini yang menyebutkan tentang tauhid kepada Allah, iaitu jenis tauhid yang berupa dalil-dalil seperti yang disebutkan tadi. Dan dalam awal surah Al-Isra Allah menceritakan cara penurunan wahyu yang berbeza daripada sebelumnya. Sekiranya maklum bagi kita bahawa nabi-nabi dan rasul yang menerima kitab daripada Allah sebelum ni, konteks penurunan wahyu-wahyu daripada Allah adalah melalui perantaraan siapa? Malaikat yang mulia Jibril alaihi salam kepada nabi-nabi dan rasul tertentu, baik berupa Taurat, baik berupa Zabur, baik berupa Injil maupun Al-Quran sendiri.
Tetapi pattern pada awal Isra ini dalam konteks Mi'raj sekalipun menceritakan sesuatu yang berbeza. Sebelum ini daripada Allah melalui Jibril dan diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang berada di bumi. Tetapi kali ini konteks penerimaan wahyu, Allah sendiri memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu di mana? Di alam atas. Berbeza dengan konteks penurunan wahyu sebelum ni. Sebab tu dalam surah selepas ni Allah cerita yang biasa balik. Selepas surah Al-Isra, surah apa? Al-Kahfi. Tapi konteks penurunan tu dia jadi biasa macam nabi-nabi sebelum ni dah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Cara hak biasa sebagaimana nabi dan rasul terima. Tapi Isra Allah panggil sendiri untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini adalah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga ialah di dalam surah ini ada satu perkara yang amat penting. Dalam istilah ilmu tafsir, istilah sajalah, ini disebut sebagai amalan 3 serangkai. Amalan 3 serangkai. Bermula pada ayat 23 sampai ayat 39. Tuan-tuan pun boleh cek, tuan-tuan pun boleh rujuk. Ayat 23 sampai 39 adalah amalan 3 serangkai. Pertama ialah jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1, jangan melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Dalam istilah agama ialah amalan-amalan yang saleh. Dan ini dihubungkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Islam mengajarkan kepada kita sebagai contoh, kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni mempunyai kedua ibu bapa yang dipandang pada diri kita dan dipandang pada sudut masyarakat adalah ibu bapa yang baik, alhamdulillah. Kalau dipandang oleh kita dan masyarakat, ibu bapa kita ni adalah ibu bapa yang soleh, alhamdulillah. Baki lagi, kita sebagai anak perlu menyantuni, perlu menghormati, perlu bersikap lemah lembut dan berkasih sayang kepada keduanya. Ini aturan dan ajaran agama. Apatah lagi indahnya Islam sekiranya sifat yang dimiliki oleh kedua ibu bapa kita tu berbeza daripada yang pertama. Katakanlah takdir di sisi kita dan di sisi masyarakat, ibu bapa kita bukan ibu bapa yang baik, bukan ibu bapa yang soleh pada pandangan masyarakat. Islam juga mengajarkan benda yang sama. Kita sebagai anak, walaupun demikian sifat mereka, perlu menyantuni, perlu memberikan kasih sayang, perlu menyalurkan khidmat bakti sebaik-baiknya kepada mereka. Bahkan sehalus-halus saranan di penghujung ayat menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Berbicaralah dengan mereka dengan sebaik-baik perkataan. Al-Quran datang dengan istilah bila berbicara dengan ibu bapa, qawlan karima. Inilah diajar teknik kaedah komunikasi yang berkesan. Ini komunikasi yang berkesan. Sebagaimana kita berdakwah, cara perkataan macam mana yang terbaik, tone macam mana yang terbaik, luahan macam mana yang terbaik. Jenis ini Allah sebut sekurang-kurang ada 6 dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ada 3. Qawlan ma'rufa, qawlan sadida, qawlan baligha. 3 jenis. Dalam surah Al-Isra ada 2. Qawlan karima, qawlan maisura. Dan 1 dalam surah Taha,
qawlan layyina. Semua bentuk komunikasi dan cara-cara bercakap ni lebih awal diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Baki lagi bagaimana kita mengadaptasi dan implementasikan cara kita berkomunikasi dan bercakap dengan individu atau kelompok lain dengan cara yang terbaik. Itu kita bahas di lain kali jenis-jenis tu, bukan jadi tumpuan bahasan kita pada malam ini.